Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru di channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, sebab dah lama tak buat video, bukanlah lama sangat, tapi aku rasa macam beberapa hari juga gap 2-3 menjak ni, sebab aku agak sedikit busy. And kali ni pun aku bukan kat rumah, jadi aku menginap kat satu tempat. So tiba-tiba aku rasa macam aku nak share, sebab aku rasa macam aku teringat-ingat dan aku rasa macam benda tu nak cerita macam tu. Sebab bagi aku mungkin benda yang aku lalui ni, ada orang pernah lalui, ada orang tak pernah lalui, dan ada orang rasa benda tu adalah nonsense and dia rasa tak mungkin ada orang lain yang lalui benda macam tu. Tapi hakikatnya ada. Dan aku nak cerita ni adalah salah satunya, aku nak simpan pengalaman aku kat sini. Dan yang keduanya, kalau korang tak pernah rasa apa yang aku rasa bila korang dengar cerita aku ni, at least korang berhati-hati walaupun di mana juga. Jadi kisah hari ni bukan tertumpu pada satu tajuk. Aku pun tak tahu nak letak tajuk apa, sebab dia more to kisah penginapan. Okey, jadi macam ni tau. Aku ni seorang yang tak suka sangat kalau pergi travel mana-mana, cari homestay ke, apartment ke. Tapi aku tak ada pilihan, sebab bila aku pergi travel dengan family, memang aku akan nak duduk kat tempat yang besar lah, which mean apartment ke, kondo ke, homestay ke kan. So memang tak ada pilihan. Unless korang ambil 2-3 bilik and then cari connecting room. Macam tu. Tapi hari tu, bulan lepas tau, benda ni baru terjadi bulan lepas. Aku macam tak ada choice. And then hotel banyak penuh masa tu, sebab kadang-kadang weekend ni kan bukan menentu. Tambah waktu tu sebelum school holiday, so memang ramai. Waktu tu school holiday, awal-awal school holiday kan, ramai orang berjalan apa semua. So hotel memang banyak penuh, jadi aku terpaksa ambil homestay. Kisah ni berlaku kat satu homestay ni. Masa tu aku duduk, aku cari homestay ni bukan dekat dalam website online hotel-hotel tau, macam Agoda, Booking.com, Trivago, Traveloka apa semua, tak. Aku cari kat Facebook. Kenapa aku cari kat Facebook? Sebab bagi aku kan, kalau macam kita nak cari homestay tu, better cari kat Facebook, sebab dia terus direct owner. At least kalau kau nak kurang harga ke kan, kalau macam dia harga mahal sangat, kau boleh nego-nego lagi. Tapi kalau dekat online ni, memang kau kena proceed dengan harga tu je. Jadi nak dijadikan cerita, aku dapatlah satu homestay ni. Homestay ni bukan aku nak condemn ke apa, dia memang perfect. Maksudnya dari segi apa yang dia sediakan dekat dalam homestay tu memang sangat-sangat bagus lah. Dan dia berkonsepkan Muslim apartment, homestay. Macam tu lah. So tak ada bangsa lain yang duduk dekat situ. Jadi dia memang sediakan sejadah, dia ada sediakan tasbih, Quran, semualah perfect. And memang aku teruja sebab aku tak pernah dapat duduk dekat homestay ke, ataupun kondo ke, ataupun apa-apa je lah kan, yang direct owner ni yang menyediakan kemudahan tu semua. Biasanya basic lah sejadah kan, tapi ni sampai tasbih, Quran, telekong, semua disediakan. So aku macam wow, bagusnya owner dia ni kan. Okay lah, homestay ni pun tak ada masalah. Aku bukan nak komen benda-benda macam tu. Cuma kejadian yang terjadi waktu tu. Okay, kisah dia macam ni tau. Masa first masuk rumah tu, okay, aku tak tahulah kenapa waktu tu ada satu bau tau. Dia macam bau, nak kata bau macam hanyir pun tak. Tetapi bau yang tak berapa menyedapkan. Bau yang kau tak dapat detect tu bau apa. Sama ada bau sampah ataupun bau hanyir, bangkai ke apa ke, tak tahu. Tapi busuk yang tak sedap dibaukan. Dan homestay ni pula, dia macam apartment tau. Lepas tu lift dia nak pergi ke homestay tu, dia macam agak creepy sikit sebab gelap. Tapi keadaan kat situ tak payah ceritalah. Korang pun tahu kan, kalau kita pergi kat mana-mana, kat sekitar kita pun memang ada. Jadi masa aku masuk tu, okey lah, beri salam apa semua. First buka pintu homestay tu, memang benda tu macam dia kelibat tau, laju-laju. Memang macam tu lah bersilang-balang. Dan benda tu biasa terjadi bila aku pergi hotel ataupun tempat-tempat yang tak ada orang duduk sangat, tapi kita baru nak masuk, memang akan ada penampakan seperti itulah. Jadi masa tu aku tak rasa pun macam mungkin akan ada satu benda yang tak best ataupun berlarutan nampak ke apa ke kan. Jadi masa kita orang masuk and then kita orang solat apa semua, borak-borak kat ruang tamu, semua tak ada apa-apa masalah pun, sampailah terjadi pada waktu malam tu. Okay, masa tu aku nak order Grab Foodpanda macam tu lah. Jadi duduk kat ruang tamu dengan adik aku. Tiba-tiba aku nampak satu lembaga ni, dia datang daripada area dapur tau. Dekat pintu dapur, pintu beranda dapur macam tu. So, kenapa aku cakap dia lembaga?
Sebab dia tak berapa nampak rupa dan dia menyerupai seperti satu kelompok gelap yang sangat tinggi dan lebar. Jadi masa dia masuk mula-mula kat rumah tu, aku macam ada satu perasaan berdebar-debar sebab dia punya rupa tu terlalu besar. Dia macam datang, aku tak tahu sama ada dia datang untuk menjenguk ataupun menyinggah. Dia terus straight masuk ke bilik yang aku tidur tu. Okay, masa tu aku macam dah terkejut tapi aku biarkan je. Aku macam tak tahu apa benda ni Sebab dia tak ada rupa Kalau korang nak tahu lembaga ni, dia bukan semestinya ada kaki, ada tangan, perfect semua. Tak, maknanya kalau kata mata-mata yang tak pernah nampak, sekiranya korang ternampak satu-satu benda yang macam lintasan. Macam tu kan, dia macam laju, tiba-tiba bersilang balang. Dia tak semestinya makhluk halus dan dia juga tak semestinya bukan makhluk halus. So korang kena berhati-hati. Sekiranya katakanlah kalau korang macam ni kan, dia sound rasa macam tu kan, mungkin korang akan rasa macam nak positif, korang akan cakap tak ada apalah, mungkin ada burung ke haiwan apa benda-benda terbang lalu kat depan mata. Tapi benda tu bukan isu dia. Maknanya kalau korang nampak benda macam tu, sama ada korang nak positif ataupun tidak, just ready je baca doa. Okay, ready untuk diri sendiri. Sebab kadang-kadang kan, bila dia lalu macam tu saja, mata kita tergelap sekejap pun, itu pun dah boleh macam membuat kita kena tegur tau. Macam nak cakap kan, setengah orang, biasa tak korang dengar cerita macam bila dia keluar kan, dia terlanggar something ke apa ke, tiba-tiba dia kena sampuk. Benda-benda yang macam tu, itu adalah dari apa yang kita nampak. Dan kadang-kadang kita tak alert benda tu. Sebab yelah, kadang-kadang kita terlalu positif, kita tak rasa pun macam everywhere kita pergi, kena takut dengan benda ni sebab benda ni macam bahaya kan apa semua. Kadang-kadang kita rasa macam kenapa nak takut dengan benda tu. Tapi bagi aku, yang aku nak sampaikan kat korang ni bukannya kena takut benda tu, tapi ready untuk protection diri kita. Maksudnya ready dengan amalan-amalan baca-baca ayat-ayat surah Al-Quran lah. Itu berkaitan dengan lembaga. Tengok, aku nak cerita benda lain tadi, tapi tercerita pasal lembaga pula kan. Okey, sambung balik kisah tadi tu. Jadi bila aku dah turun pergi kat Grab dengan Foodpanda tu, macam aku terfikir, aku tak habis fikir kenapa benda tu ada kat situ kan. Tapi macam bagi aku, okey tak apalah, mungkin homestay tu sebab dah tinggal lama. Jadi aku pun tanyalah dekat owner tu, homestay tu selalu ke orang datang? Dan dia kata every weekend jarang sangatlah dia tak ada customer. Mesti akan ada orang yang duduk kat situ. And dia dah ada regular customer tau. Okey, aku pun okey tak apalah kan. Aku tak cakap kat owner tu sebab bagi aku macam mungkin aku je yang kena, atau mungkin orang lain kalau duduk kat tempat tu tak pernah kena apa-apa. So buat apa aku nak macam nak beria-ria, dan bukan semua orang percaya benda-benda macam ni, betul. Jadi buat apa aku nak ambil risiko untuk konon-kononnya macam nak bantulah, tapi hakikatnya orang tak percaya dan orang akan rasa macam apa yang perempuan ni cuba sampaikan, nak jatuhkan aku punya homestay ke, macam tu. Jadi bagi aku macam tak apa, tak payah ceritalah pasal benda tu. So aku ingatkan habis kat situ je tau masa aku kat homestay tu. Malam tu aku kuat terjaga tau malam. Jadi malam tu masa aku terjaga, aku pergi kat ruang tamu. Sebab bilik dia 3, tapi bapa aku, mak aku, even adik aku sekalipun, dia tak suka tidur dalam bilik. Dia tidur kat ruang tamu sebab di ruang tamu dia pun dah ada aircon. And then diorang tidur, malam tu aku nak pergi tandas, aku pun pergilah kat ruang tamu. Jadi masa aku nak pergi ruang tamu tu, aku tengoklah parents aku dengan adik aku ni, dia tidur memang betul-betul semua pandang belah sana. Lepas tu tiba-tiba aku terdengar bunyi orang tengah macam kacau air tau. Umpama macam sudu tu ketang-ketung kat cawan kan. Lepas tu aku macam pelik. Sebabnya keluarga aku dah cukup semua. Jadi aku tahulah kalau bunyi tu datang, maknanya bukan daripada keluarga aku. So aku tengah menghadap keluarga aku yang tidur belah sini, dapur belah belakang tau. Aku macam, ni kalau aku pandang ni, masalah juga ni. Tapi begitu aku nak pusing, nak masuk ke lorong, nak pergi ke bilik yang aku tidur tu, still, anak mata kita terperasan dan aku nampak susuk seperti seorang perempuan. Tapi dia bukan perempuan. Kenapa aku cakap macam perempuan? Sebab dia ada cahaya, ada cutting tau. Tapi dia hitam semua. Macam lembaga jugalah macam tu. Dia hitam semua. And then nampaklah tangan dia macam terkedepan kan. Dia tengah kacau benda tu. Bunyilah ketang, 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 macam tu kan. Lepas tu aku macam, uish, apa benda ni? Aku cerita sekarang pun dah meremang. Lepas tu aku terus keluar. Aku terus pergi kat kawasan lorong tu dan aku pergi masuk bilik. Bila aku masuk bilik, ada lembaga yang first aku tengok tadi yang besar tu duduk atas katil tu. Aku macam fikir-fikir nak tidur macam mana kalau dia dekat situ kan. Tapi bagi aku macam, okey, tutup lampu, terus pandang belah tepi. Abaikan saja, buat macam seolah-olah aku tak nampak. Tapi tipulah kalau aku tak takut. Aku punya belakang ni, maksudnya kalau aku belakangkan dia,
meremang tak henti-henti dan aku rasa macam panas sangat-sangat. Seriously, aku rasa macam tak selesa sangat-sangat waktu tu. Aku rasa macam, ya Allah, apa benda ni? Dia rasa macam panas. Jadi kan, kalau korang terkena benda macam tu, korang kena, korang kena bangun and then pergi mandi ke ataupun do something lah yang membuatkan diri korang sejuk balik. Lepas tu baca ulang-ulang Bismillah 5. Malam tu memang aku baca Bismillah 5. Aku baca ulang-ulang sampailah aku tertidur nyenyak. Dan sampailah waktu pukul 4 lebih sebelum nak subuh tu, aku terjaga lagi. So masa aku terjaga lagi tu kan, aku terdengar bunyi macam orang cakap macam macam tu kat bilik depan tu. Tapi aku tak pergi hintai lah sebab aku rasa macam risau. So esok tu, masa siang, aku pergi kat bilik yang ada bunyi tu. Aku solat kat situ. Okay, masa tu aku request kat dia, kan check out selalu pukul 12 dan aku request untuk check out lepas Zohor. So masa aku solat kat situ, aku terdengar bunyi tu. Macam tu. Jadi aku pun solat. Aku solat kat situ, contohnya macam kalau katalah next customer nak duduk tak ada masalah kan. Aku cubalah macam mungkinlah kalau orang lain check in kat situ pun, bukan semua bilik dia akan solat, betul. Kadang-kadang dia orang tumpu pada ruang tamu, kadang-kadang dia orang akan duduk kat satu tempat. So dia tak berkeseluruhan. Aku saja sebab rasa bilik tu macam sunyi, macam something yang tak best. So aku solat dekat dalam bilik tu. Lepas aku dah dengar bunyi macam tu, aku dengar macam ada orang ketuk-ketuk almari. Dia ada macam wardrobe besar kat tepi tu. So kat situ lah bunyi macam orang ketuk-ketuk macam tu. Lepas tu aku pun okey tak apa, aku terus je solat. Sampai aku dah siap solat, habis solat tu, memang aku terasa tau ada benda yang kat sebelah aku ni, dia macam mengajuk, tapi aku tak jelas lah dengan dia kata apa, tapi dia macam baca something juga. Macam mendekat sebelah aku ni. Memang panas sangat-sangat. Aku buat macam tak nampak je. Lepas aku dah baca doa apa semua, aku tiup-tiup kat bilik tu, aku pun keluar. Bila aku dah keluar, buat macam biasa lah. Tu siang aku beritahu kau. Jadi, malam tu, macam sebelum kejadian tu, malam tu, aku ada check lah dekat dalam bilik dia apa semua. Dia sediakan Al-Quran di setiap bilik tau. So, apa yang aku nak beritahu kat korang, sekiranya korang ada homestay, sekiranya korang owner homestay mana-mana ke kan, korang letak benda macam tu, aku rasa daripada korang tinggalkan Al-Quran tak dibaca, lebih baik korang tampal surah-surah tu, macam ayat-ayat. Contoh Bismillahirrahmanirrahim ke, Allahu Akbar, Subhanallah ke apa ke kan, ataupun zikir-zikir ringkas ke yang frame tu. Yang itu much better than Al-Quran korang letak tanpa dibaca. Sebab Al-Quran ni untuk dibaca. Kalau korang letak je, benda tu datang pun dia tak lari. Maksudnya dia bukan macam dalam cerita tau. Kalau cerita, korang tengok cerita Mak Saleh kan, diorang ada kitab diorang kan, dan bila dia buka macam tu, jin lari apa semua, itu tak ada dalam istilah kita, tak ada. Sebab selama hari ni pun, kalau kat bilik aku pun Al-Quran ada 2-3 pun, kalau benda tu nak masuk, dia tetap masuk. Maknanya nak katakan, jangan korang rasa macam okey, lepas ni aku tak nak ganggu, aku letak Al-Quran banyak-banyak. Itu bukan point dia. Point dia ialah korang nak letak Al-Quran, korang kena Al-Quran tu, make sure Al-Quran tu korang baca. Bukan sekadar letak untuk berjaga-jaga. Macam tu. Sebab Al-Quran kalau korang tak baca pun, macam no point. Buat apa kan nak letak Al-Quran tu kalau tak baca. Bukanlah aku nak cakap korang tak baca. Maksudnya kalau homestay tu macam tak berapa best pun. Kalau nak letak, at least letak buku yang ada surah-surah, 100 surah ke 1000 surah Al-Quran apa semua. Ataupun Bismillah apa-apa yang ada dekat dalam tu. Buku-buku tu kan, yang tu okey, yang tu aku prefer lah untuk korang letak dekat kalau korang ada homestay dan sebagainya. Tapi kalau macam nak letak Al-Quran tu, aku tak suggest. Tapi tak tahulah, kalau ada orang lebih arif, dia tahu benda ni, dia kata letaklah Al-Quran. Aku tak tahu, tapi ni based on pengalaman aku. Kalau letak Al-Quran, kalau benda tu nak datang, benda tu nak ganggu, dia still datang, dia still ganggu. So yang penting ialah bacaan ilmu kita. Maksudnya amalan kita tu yang penting. Itu yang sebenarnya. Kalau letak Al-Quran, kita nak baca beberapa surah pun tak boleh, tak jadi juga macam tu. Tapi bukanlah semestinya korang kena ingat ayat-ayat yang panjang. Tak. Sebab kalau korang baca Bismillahirrahmanirrahim pun dengan betul kan, dia tak datang juga. Maksudnya macam korang nak minum kan, korang start dengan Bismillah. So bila dah minum tu tak diganggu. Maksudnya dia tak adalah macam nak nitikkan air liur dia ke apa ke. Still mujarab. Ni kisah yang terjadi semalam. Semalam aku tidur hotel lain tau. Semalam aku tidur resort. Okay, resort tu memang pendalaman. Dan resort tu memang dah lama sangat ada. Jadi waktu aku first masuk tu, aku memang
tak boleh terima sebab toilet dia pun agak sedikit kotor. And then ada bau. Biasanya kalau resort ni korang nak expect lebih, memang tak boleh lah, melainkan korang duduk resort yang memang betul-betul gah, yang orang kata satu malam pun 1,000 lebih. Yang tu mungkin dia jaga semualah. Tapi ni resort setakat harga 100 lebih, 200 lebih tu apalah sangat. Maksudnya dia macam, kalau kau nak expect lebih tak boleh lah, kenalah dengan harga dia. Reason pertama aku adalah kerana dia ada connecting door, and then dia berdekatan dengan tempat yang aku nak pergi. So masa aku check in kat situ, awal-awal tu aku memang dah drop. Aku dah rasa macam, ya Allah, apa benda ni. Jangan kata masa aku nak masuk bilik tu, masa perjalanan tu pun pelbagai dah jemaah yang aku nampak. So dekat dia punya lobby pun dah mengalu-alukan. Dekat pintu ruang nak masuk side by side tu pun dah ada. Jadi kat bilik apatah lagi kan. Dalam toilet memang terlalu banyak. Sampaikan waktu maghrib kot, ayah aku azan kuat-kuat. Masa ayah aku azan kuat-kuat tu, aku tak adalah nampak benda tu macam keluar-keluar berlari ke apa. Cuma lepas kita orang keluar pergi makan, balik tu keadaan tu agak lebih tenang sikit lah. Dia tak nampak lah terlalu macam first aku masuk tu. Jadi kisah yang berlaku ni waktu aku tengah solat juga. Masa tu lepas aku dah ambil wuduk, aku nak start solat masa tu sebab aku jamak maghrib. Masa tu aku nak buat jamak. So masa aku settle maghrib tu dulu, aku dengar bunyi dekat dalam bilik tu. Dia ada satu almari tau, yang macam disimpan tempat gantung-gantung, and then disimpan sekali dengan iron. Jadi masa aku start solat maghrib tu, aku memang dah terdengar tau bunyi macam-macam. Dia bunyi macam seolah-olah ada orang kat dalam almari tu. Dia tak cakar tau, dia macam tolak pintu tu, bunyi macam macam tu tau. Lepas tu aku rasa macam, masa aku tengah solat tu aku memang dengar. Okay, jadi aku memang rasa macam terkacau sikit lah. Tapi aku teruskan solat tu. Cuma lepas aku dah settle maghrib, nak continue jamaah isyak kan, aku terdengar orang panggil. Dia panggil tu dengan nama yang orang pernah panggil aku nama tu, tapi dah jarang sangat dah dengar orang panggil nama aku tu. So aku macam pelik, kenapa ada suara orang panggil macam tu kan. Habis aku settle je solat semua tu, aku terfikir. Masa tu aku tengah duduk diam sebelum aku nak berdoa. Aku duduk diam macam tu kan. Lagi kuat suara panggilan tu. Lepas tu aku terdengar macam ada step yang datang daripada dinding. Kau baca ni, nak cakap bunyi step. Oh boy, macam ni. Macam tu. Dia bunyi macam tu tau. Jadi aku macam terkejut. And bunyi tu kuat sangat dan datang dekat ke aku, ke arah aku. Tapi aku tak nampak jemaah apa yang muncul pada waktu tu. So malam tu aku nak tidur. Malam tadi lah kan aku nak tidur. Jadi aku terjaga beberapa, macam dalam pukul 1 lebih macam tu aku terjaga. First tu sebab aku nak pergi kencing. Malam tu aku minum air banyak. Jadi waktu aku pergi toilet tu, kat situlah terdengar lagi kuat bunyi suara dia panggil nama aku tu. Tapi aku macam aku macam tak ambil tahu. Aku terus baring yang tengah-tengah. Aku tak baca doa apa-apa. Memang aku dah macam ngantuk sangat-sangat waktu tu. So aku terlelap balik. Bila aku terlelap balik itulah tiba-tiba aku rasa macam ada orang rentap kaki aku. Dia betul-betul terasa macam dia tarik lah, terasa lah sampai kaki aku tu macam terasa terentap. Pagi orang rasa lengoh sangat kaki aku. Tapi aku tak adalah macam nampak ada bengkak ke apa ke. Cumanya kesan rentapan tu aku terasa and rasa sakit. Even waktu aku berjalan pun aku rasa macam kaki aku macam tak berapa best. Lepas tu sebelum kita orang nak check out, dekat tempat tu ada breakfast. Pergilah breakfast apa semua. Jadi kita orang breakfast awal. Lepas dah breakfast, balik bilik sebelum nak check out tu kan, kemas apa yang patut, buat apa yang patut dulu kan. So masa tu dah siang. Kau bayangkan tadilah waktu tu siang lagi, aku nak pakai lipstick tau. Walaupun zaman-zaman pakai mask ni tak nak kalah pakai lipstick. Aku pun pakai lipstick. Tengah aku tengok cermin tu, aku nampak muka aku sendiri ada dua. Maksudnya aku tapi tengah duduk kat belakang katil. Macam cermin ni kat sini kan. Hotel kan, hotel resort kan selalu macam tu kan. Jadi aku tengok cermin kat sini, belakang katil. Nampaklah katil kat depan tu kan. So aku ada kat belakang, tengah duduk kat belakang. Lepas tu aku terdiam. Masa tu adik aku tengah mandi. So kita orang ambil 2 bilik connecting. Bapa aku dengan mak aku bilik sebelah. Sebab memang tak ada pilihan. Nak ambil bilik family tak ada. Jadi terpaksa ambil 2 bilik lah. Sebab kadang-kadang ada setengah tempat ni, bila kita tidur kat satu bilik penuh-penuh ramai-ramai, boleh kena penalti apa semua kan. Boleh kena charge apa-apa semua. Jadi tak adalah duduk sekali. Tapi sebab connecting buka, so jadi lebar lah, luas. Tapi memang sangat-sangat gangguan. Dan malam tadi okey. Pagi tadi malam tu dah ada dekat bilik mak ayah aku tidur tu, ada lebah.
Mungkin daripada luar ke, tak tahulah. Lepas tu pagi tadi waktu kita orang nak check out, ya Allah, banyak sangat lebah-lebah tu jatuh dekat bahagian tepi yang ada bahagian kerusi apa semua dekat bilik mak ayah aku. Kat bilik aku adalah masuk 2-3 juga sebab dah buka pintu connecting tu kan. So sangat-sangat terasa yang tak best lah dekat resort tu. Jadi apa yang aku nak sampaikan kat korang, kalau korang owner kepada tempat-tempat yang macam tu, seelok-eloknya jangan biarkan kosong langsung-langsung. Katalah di antara viewer aku ni ada yang memiliki hotel ke homestay banyak-banyak kan, banyak unit. Masa korang pergi kemas tu kan, kalau korang kalau korang ambil housekeeping tu orang Islam juga, suruh dia orang solat. At least hari-hari korang kemas kan, hari-hari korang jaga tempat tu, ada orang pernah solat, pernah baca beberapa ayat ke kat dalam bilik tu. Dia tak ada tertinggal dalam keadaan terlalu lama. Sebab kalau rumah pun tak ada penghuni selama 3 hari macam tu pun dah dihuni benda lain kan. Apatah lagi tempat-tempat yang macam tu. Dia yang risikonya kalau korang tak nampak tak ada apa-apa, memang tak ada masalah apa-apa and korang akan rasa sangat-sangat fine. Tapi yang bagi yang nampak, bukan sekadar aku je tau. Aku tahu ada juga orang yang jenis macam dia bukan direct nampak, dia bukan selalu nampak, tapi dia pernah nampak dan dia mudah nampak. Ada juga orang dia tak nampak tetapi sebabkan gangguan beberapa benda membuatkan dia nampak. Ada setengah orang juga dia mudah terasa keberadaan benda tu, dan baby-baby, budak-budak kecil kan mudah nampak benda-benda macam tu. So ada baiknya korang jaga kualiti dari segi benda-benda macam tu. Sebab kan kadang-kadang ada orang dia takkan nak duduk kat satu tempat tu disebabkan benda tu sahaja. Mungkin bagi kita, kalau kita tak tahu pasal ni, kalau macam even aku pun, kalau aku tak bukan jenis nampak, kalau aku ni seorang yang tak kena-mengena langsung dengan alam satu lagi ni, mungkin aku pun macam, ya ke apa dia cerita tu, macam tu. So aku tak salahkan orang kalau orang tak percaya kisah aku. Sebab aku tahu kalau aku kat tempat dia mungkin aku macam tu juga. Cuma aku tak adalah mulut kurang hajar kan nak mengatur orang itu ini. Tapi itulah dia, bila kita tak tahu, kita tak ada kat situation orang tu, kita tak tahu apa yang patut kita buat. So kalau korang ada dekat sini yang ada owner, apa-apa je lah penginapan yang korang nak servis korang baik ke apa semua, selain daripada korang improve korang punya maintenance, persekitaran, kebersihan dan sebagainya, cuba untuk macam tu. Kalau korang Muslim lah, maksudnya kalau korang di antara viewer aku ni yang Islam, yang ada penginapan seperti itu, seharusnya buat macam tu. Ataupun korang pagar, kalau korang pagar kat rumah korang, pagar kawasan penginapan korang tu, setidak-tidaknya sebulan sekali. Maksudnya janganlah pernah pagar waktu first time korang nak bagi sewa, lepas tu dah tak buat, tak tahu je. Tak boleh macam tu. Sebabnya bila tempat yang kosong ni lagi mudah untuk benda-benda ni menghuni. Memang tak salah sebab dunia ni luas, bukan kita je duduk kat sini, tapi untuk kita, orang kata apa, ialah untuk jaga lagi. Sebab kadang-kadang benda-benda ni dia suka tahu bila dia tengok orang baru. Kadang-kadang orang yang baru tu pula mulut pun boleh tahan, lepas tu pula penakut lebih ke, dia sukalah kacau. Kadang-kadang dia bukannya jahat ke apa ke, dia just nak usik-usik macam tu je, nak tengok kita macam mana respon kita kan. Tapi kalau kita pujuk respon pun overreact gila, dia lagi sukalah kacau. So apa salahnya sebagai owner pun korang kena berhati-hati buat macam tu, dan kita sebagai customer pun jaga juga perilaku kita. Maknanya kalau kita nak pergi mana-mana tu, bukanlah semestinya penginapan tu dekat pelusuk dalam, tak nak seram apa semua. Tak ada juga. Korang boleh je pergi, tinggal lagi, get ready dengan diri korang sendiri. Jadi kena jagalah apa tingkah laku kita, mulut kita dan juga amalan kita. Okey korang, sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.